Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kan. Selamat kembali ke Isi Yakut channel. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Okay. Mana-mana yang baru sampai dekat channel Isi Yakut ni banyak menceritakan kisah-kisah seram, kisah konspirasi, kisah pelik, kisah jenayah di luar dan di dalam negara. Okay, hari ini aku akan kongsikan kat korang semua 5 peristiwa yang berlaku di bulan Ramadan Al-Mubarak ni kan. Sebelum bulan Ramadan ni, aku akan kongsikan 5 peristiwa yang penting yang berlaku di bulan Ramadan Al-Mubarak ni. Okay, semua kita tahu Ramadan ni adalah bulan yang teristimewa untuk umat Islam kerana ada beberapa sebab. Bulan ini mempunyai banyak manfaat sebenarnya kan, yang membantu kita banyakkan ibadah kita, memberi kita peluang untuk terbaik, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Terdapat beberapa peristiwa penting yang berlaku pada bulan yang mula ni sepanjang sejarah Islam. Sekejap lagi aku akan kongsi beberapa peristiwa yang penting yang berlaku di bulan Ramadan. Adalah penting untuk melihat pengorbanan dan kepayahan yang ditanggung oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi SAW yang soleh, yang semuanya membantu memudahkan kita mengamalkan agama kita dengan mudah dan membuka jalan untuk kita tiba di titik ini dalam kehidupan kita. Mesti mengingati kan perjuangan mereka supaya kita benar-benar dapat menghargai yang mendahului kita. Yang pentingnya juga kita untuk merenungi mujizat yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada kita di bulan yang amat mulia ni kan. Nombor 1, turunnya wahyu Al-Quran. Petikan daripada maksud daripada Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Sebelum kenabian, Nabi Muhammad SAW sering ke Gua Hira untuk mencari ketenangan. Di sanalah malaikat Jibril mula-mula datang kepadanya dengan membawa wahyu. Dalam tempoh 23 tahun berikutnya, Nabi SAW telah mendapat wahyu sehingga seluruh Al-Quran diturunkan. Nombor 2, Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Dan apakah jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlaku pada tahun yang berikutnya. Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Lailatul Qadar juga dikenali sebagai malam kekuasaan, adalah salah satu hari yang paling penting dalam bulan yang diberkati. Pada malam ini, suatu ibadah itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Tarikh sebenarnya tidak dapat didedahkan kepada kita, tetapi ramai ulama percaya bahawa hari ini akan jatuh pada salah satu malam ganjil pada 10 terakhir Ramadan. Kita harus berusaha untuk memanfaatkan sepenuhnya 10 malam terakhir ini dan berdoa agar Allah SWT mengizinkan kita menjadi antara orang yang menerima pahala malam tersebut. Nombor 3, kewafatan Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Talib. Kewafatan Khadijah radhiyallahu anha berlaku 10 tahun selepas wahyu. Beliau adalah isteri tercinta Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Beliau juga adalah seorang pertama yang memenangkan baginda selepas baginda menerima wahyu. Beliau juga orang pertama yang menerima Islam. Tidak lama selepas kewafatan Khadijah radhiyallahu anha, Abu Talib, bapa saudara Nabi Muhammad SAW, juga meninggal dunia. Pemergian dua orang ini sangat berat bagi Rasulullah SAW
dan juga tahun tersebut dikenali tahun kesedihan. Nombor 4, kemenangan dalam Perang Badar. Pada 17 Ramadan pada tahun kedua Hijrah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berangkat untuk peperangan pertama melawan orang kafir di Mekah. Orang yang beriman pada masa itu jauh sedikit banyak daripada bilangan musuh. Allah SWT menurunkan malaikat untuk membantu umat Islam semasa peperangan ini sehingga mereka beroleh kemenangan. Dalam peperangan ini juga, Abu Jahal, musuh Nabi SAW, terbunuh. Nombor 5, penguasaan Kota Mekah. 6 tahun selepas Perang Badar pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW dapat menaluki Kota Mekah dengan aman. Orang-orang Quraisy dan orang-orang Islam telah menandatangani perjanjian Hudaybiyah yang membenarkan orang-orang Islam untuk berziarah ke Kaabah dengan aman. Walau bagaimanapun, selepas perjanjian itu dibentuk, orang Quraisy melanggar syarat-syarat tersebut sehingga menamatkan gejatan senjata mereka. Nabi SAW kemudian berangkat dengan 10,000 tentera dan dapat menaluki Mekah dengan aman. Ini adalah titik perubahan bagi umat Islam, baik dari segi politik maupun rohani. Zaman penyembahan berhala telah dihapuskan dan umat Islam dapat kembali ke Mekah. Okey, itu saja perkongsian aku untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita mendapat kebaikan di bulan Ramadan dan Al-Mubarak. Okey, terima kasih dah menonton. Terima kasih dah menonton sampai habis. Saya mengucapkan selamat menyambut puasa, selamat berpuasa, dan tidak lama lagi kita menyambut Hari Raya Aidilfitri. Sampai ketemu lagi kita ke next video. Assalamualaikum.